Tuan Hanif, kalau kita lihat ya apa yang berlaku sebelum ini, apabila Zahid Hamidi dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri dalam kerajaan perpaduan, kemudian apabila bising satu Malaysia apabila anak kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim Anwar, Nurul Izzah, telah dilantik sebagai penasihat kanan keuangan, dan kemudian ada pula kes ROS ini pula, sekaligus tidak dinafikan bahawa kerajaan perpaduan ini terlalu banyak membuat perubahan dan sebagainya, tetapi apabila tiga perkara besar ini berlaku dalam masa 3 bulan, saya letaklah dalam masa 3 bulan ini, maka banyaklah suara-suara bukan sahaja pada pembangkang, tetapi kepada penyokong-penyokong sendiri pun, di akar umbi pun mengatakan bahawa kenapa semua ini boleh berlaku. Tiadakah rakan-rakan dalam kerajaan perpaduan itu, komponen-komponen memberi teguran dan sebagainya sebelum ianya lebih parah adalah wajar kalau sekiranya rakan-rakan tak kira daripada amanah ke TAP ke PKR sendiri ke yang berada di dalam itu membuat teguran untuk penambahbaikan, untuk kita tidak terus orang kata apa terpesong, untuk kita tidak terus tersesat dalam mentadbir urus negara. Itu Hanif, silakan. Baik, sebenarnya terima kasih di atas soalan tersebut, sebab bukan sahaja sekadar menjawab soalan ini, tapi ini akan jelas daripada apa yang saya akan menjawab sebentar nanti, bahawa tujuan utama program seperti ini dan usaha Saudara Zawazi dan Jom Channel dan kita di sini adalah bukan untuk mengatakan ataupun untuk menggagalkan hak mana-mana kerajaan untuk mentadbir urus negara, terutamanya apabila kerajaan itu telah dilantik secara sah. Hak tu ada. Kalau mana-mana orang tak puas hati dengan kerajaan itu, buat keputusan ataupun buat semasa pilihan raya umum akan datang, bukan untuk menjatuhkan mana-mana kerajaan secara salah. Betul. Di situ saya menyentuh sedikit komen Hadi Awang, di mana minta maaf komen Hadi Awang tu salah. Ianya tidak berpandukan kepada konsep kedaulatan undang-undang dan demokrasi. Demokrasi membenarkan penukaran kerajaan secara sah di PRU. Bukan seperti mana yang berlaku selepas PRU 14 sehinggalah PRU 15, Sheraton Move, pengguguran ataupun kejatuhan penikaman Muhyiddin dan sebagainya. Itu tidak boleh. Saya percaya para pemimpin politik kena faham perkara ini. Sebab itulah saya setuju dengan ada pandangan seorang bekas hakim pada hari ini saya baca, di mana perlembagaan mungkin perlu, sudah tiba masanya diajar di sekolah rendah. Asas-asas perlembagaan. Bila mereka menjadi pemimpin, mereka tidak ada sebab untuk tidak patuh kepada perlembagaan dan konsep kedaulatan undang-undang. Nah, balik kepada soalan. So, itulah hasrat kita. Pada masa mereka melaksanakan tanggungjawab sebagai mentadbir urus negara, itu tidak bermakna mana-mana kekilafan, kesilapan, ketidakpatuhan undang-undang tidak boleh ditegur. Tidak. Kita nak negara kita maju melalui kerajaan yang baik, itu hak mereka. Tapi pada masa yang sama, kita nak mereka maju dengan keadaan yang teratur dalam pematuhan undang-undang dan perlembagaan. Sebab mana-mana kerajaan tidak mungkin boleh maju jika sering adanya ketidakpatuhan kepada prinsip perlembagaan atau kedaulatan undang-undang. Kita akan jadi balik dalam keadaan kita pernah wujud sebelum daripada ini. Tak perlu kita nyatakan dengan jelas, kita faham apa yang saya cakap. So, teguran-teguran tentang perkara yang patut dipatuhi, patut dilaksanakan, tidak bermakna kita nak menukar kerajaan. Ataupun kita tak suka pemimpin. Sama ada kita suka pemimpin atau tidak secara peribadi, tidak memberi hak kita untuk menukar kerajaan yang sah. Itu yang pertama. Oleh itu, jika dalam keadaan ramai yang mengatakan kita cuma nak mencari salah, tapi kerajaan perpaduan yang diwujudkan oleh Anwar, kita antara yang pertama telah mengucapkan syabas kepada beliau. Sebab negara yang matang memerlukan perubahan yang matang, dan para pemimpin politik perlu sedar mereka perlu membahagikan kuasa dan tadbir melalui kerajaan perpaduan. Oleh itu, pada masa itu kita telah menyatakan itu satu kejayaan yang betul dan baik oleh Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10. Adakah kita mengatakan itu salah? Tapi pada masa ada kesilapan, sesiapa sahaja
dalam urus tadbir di bawah kerajaan tersebut, maka kita menegur. Begitu jugalah sesiapa yang menjadi rakan kongsi dalam kerajaan, Perdana Menteri ke-10, iaitu sama ada PKR, Amanah, DAP, GRS dan sebagainya, wajib mengambil peka bahawa jika ada apa-apa yang tidak patuh undang-undang, ia akan terpalit kepada mereka juga. Maka proses pertama tak perlu tunggu kita tegur di sini. Yang perlu menteri-menteri daripada parti-parti lain atau menteri-menteri sendiri dan pemimpin gabungan di bawah kerajaan perpaduan menegur secara dalaman. Apa salahnya kalau ada menteri daripada DAP membuat satu kenyataan mengatakan kami minta maaf, kami akan menghalusi perkara ini dengan lebih lanjut. Apa salahnya? Itu yang kita nak. Tak menjadi salah untuk minta maaf. It is very noble to apologize. Itu yang kita nak. Tidak ada sesiapa berada di atas undang-undang. Begitu juga Parti Amanah. Mana-mana parti, kalau Abang Tuan Mat Sabu boleh menegur kalau ada mana-mana ketidakpatuhan, saya percaya itu yang diingini oleh ahli-ahli akar umbi penyokong Parti Amanah. Sebab sesiapa sahaja tidak boleh terpalit dengan salah laku ataupun kesilapan-kesilapan tidak pematuhan peruntukan perundangan, sebab ia akan memberi kesan kemudian. Takkan semasa menjadi pembangkang kita nak tunjukkan siapakah betul, siapakah salah, tapi bila jadi kerajaan baru anda berdiam diri. Tidak boleh. Itu tidak ikhlas namanya.